Baik, terima kasih Nur Lela di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Lawatan rasmi pertama Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Abang Haji Openg ke bahagian Limbang membawa perkabaran gembira bagi penduduk apabila beliau meluluskan peruntukan infrastruktur berjumlah lebih 70 juta ringgit. Peruntukan tersebut bagi menaik taraf Esplanade Limbang dan pembinaan jalan menuju ke Gunung Buda iaitu Jalan Ulu Lubai ke Mentawai yang masing-masing berjumlah 30 juta ringgit. Selain itu, pembinaan tebingan lawas pula mendapat peruntukan sebanyak 10.2 juta ringgit dan 2.5 juta ringgit lagi bagi membina jejantas dari Jalan Wong ke Buang Sio. Tapi Limbang quite special to me. And therefore, as your Chief Minister, I will upgrade Limbang and Lawas. Kita akan membangunkan infrastruktur di kawasan-kawasan luar bandar. You don't worry as long as we are united. The moment we are united, people have confidence in us. People will invest in our country. And that will definitely raise the income level of our people, both urban and rural. Beliau memberitahu Sarawak mempunyai kekuatan dari segi sumber yang boleh diberi nilai tambah bagi meningkatkan peluang pekerjaan selain membangunkan ekonomi sesuai dengan kehendak dunia pada hari ini. Justru rakyat harus meningkatkan pengetahuan serta kreatif dan berinovasi bagi menghadapi persaingan global. Beliau berucap pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat dan sambutan Tahun Baharu Cina yang berlangsung di Dewan Suara Limbang. Datuk Amar Abang Johari turut menyatakan pendirian untuk memberikan perkhidmatan yang adil dan saksama kepada seluruh rakyat. Sebab itu, pada hari pertama kami tim mengangkat menjadi ahli kabinet, kita mengangkat pledge ikrar membasmikan rasuah dan seterusnya menjalankan tugas-tugas kita seperti mana dikehendaki oleh rakyat sekalian. Marilah kita sama-sama bekerja sebagai satu pasukan dengan mungkin semangat ngap sayut. Kita sayutkan dan kita letakkan negeri Sarawak sebagai negeri yang terkemuka di Malaysia pada tahun 2030. Sementara itu, pada majlis berasingan, Ketua Menteri berkesempatan melawat ke bekas tapak kediaman beliau di Taman Tasik Bukit Mas, Limbang. Ketua Menteri Sarawak ke-6 itu dilahirkan di Limbang pada tahun 1950 semasa ayandanya Tun Abang Haji Openg Abang Sapii bertugas sebagai pegawai daerah Limbang. Barisan Nasional Negeri akan mengadakan mesyuarat di Ibu Pejabat Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu (PBB) di Jalan Bako, Kuching esok bagi menentukan calon yang bakal bertanding pada pilihan raya kecil PRK Dun Tanjung Datu. Setiausaha Agong BN Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom memberitahu mesyuarat akan bermula pada 2 petang bagi memuktamadkan calon yang telah disenarai pendek. Katanya nama calon akan diumumkan sendiri oleh Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg selepas mesyuarat tersebut. Tanpa mendedahkan calon berkenaan, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi berkata calon yang dipilih merupakan calon yang boleh menang serta diterima oleh rakyat di kawasan Dun Tanjung Datu. Saya percaya kandidat ini memang winnable, disukai orang-orang tempatan. Dan juga pemilihan ini bukan pemilihan oleh pucuk pimpinan saja. Kita memilih daripada atas feedback daripada orang-orang tempatan sendiri, siapa yang mereka mahu. Dan juga daripada beberapa agensi yang telah pun kita sudah biasa membuat analisa kesesuaian seseorang kandidat ataupun perlu kita kemukakan. Jadi sudah pasti mereka akan memukakan seorang calon yang boleh menang dan disenangi oleh orang-orang di Tanjung Datuk. Mengenai jentera pilihan raya yang diketuai oleh Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar sebagai pengarah operasi PRK, beliau berkata jentera BN telah bersiap sedia bagi menghadapi pilihan raya itu.
Tambahnya, meskipun yakin BN akan memenangi kerusi Tanjung Datu, namun mereka tidak mengambil mudah pilihan raya ini. Datuk Seri Dr. Steven ditemui pemberita selepas menyampaikan geran kecil luar bandar MRP di Pejabat Residen Bintulu. Untuk rekod, Parti Islam Se-Malaysia PAS dan Parti Keadilan Rakyat PKR telah mengumumkan tidak meletakkan calon mereka pada PRK itu nanti. PRK Dun Tanjung Datu diadakan berikutan kematian penyandangnya yang juga Ketua Menteri Sarawak kelima, Tan Sri Adnan Satem, pada 11 Januari lepas. Satu jawatan kuasa khas akan dibentuk bagi menilai kerosakan terhadap 6 buah rumah akibat pembinaan jejambat dan aliran bawah tanah di bulatan Dato' Abang Kipali Abang Akib di Petra Jaya, Kuching. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kerosakan rumah di kawasan berkenaan berpunca daripada aliran air hujan yang bertakung. Beliau menjelaskan pihaknya sedang mempertimbang beberapa kaedah termasuk menambak tanah di rumah-rumah yang terjejas ataupun memindahkan penduduk ke satu kawasan baru. Arahan telah diberikan kepada kontraktor untuk memastikan the maintenance sepanjang waktu construction ini supaya aliran air tidak akan terjejas, supaya tidak akan berlaku blockage yang menyebabkan limpahan air masuk ke rumah orang. Katanya kajian lengkap yang sepatutnya dilakukan sebelum permulaan projek ini terpaksa dilakukan lagi bagi memastikan projek penektarafan jalan raya ini tidak membebankan penduduk sekitar. Datuk Seri Fadilah ditemui media selepas melawat kawasan tapak pembinaan jejambat berkenaan di Putrajaya, Kuching. Setakat ini projek tersebut siap 42% dan dijangka siap sepenuhnya penghujung tahun ini. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fadilah mendedahkan pihaknya memfokuskan 3 elemen utama dalam usaha menangani masalah kesesakan lalu lintas di Bandaraya Kuching. Elemen tersebut ialah memperlebar jalan yang disifatkan bottleneck, menaik taraf sistem pengangkutan awam dan pembinaan jambatan Imat Matang ke Batu Kawah. Bagi jalan-jalan sempit bottleneck yang telah dikenal pasti akan ditukar menjadi satu arah untuk melancarkan aliran kenderaan. Bottleneck yang kedua ialah Jalan Green dan Jalan Muhibah Persimpangan. Itu merupakan satu bottleneck. Yang kedua ialah di bawah dekat Bank Negara, di bawah flyover. Kemudian yang ketiga di museum, persimpangan traffic light di RTM. Manakala pembinaan jambatan Imat Matang ke Batu Kawah kini sedang rancak berjalan dan dijangka akan memberi kesan positif kepada aliran trafik apabila siap kelak. Mengenai penektarafan sistem pengangkutan bas pula, pihaknya kini sedang mencari kaedah bersama pihak korporat bagi mewujudkan sistem pengangkutan yang efisien. Fokus operasi mencari dan menyelamat SAR bagi mengesan buruh warga Indonesia Usman Suhana 20 tahun yang hilang di pantai Santubong diperluas sehingga 800 meter ke laut. Menurut Ketua Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Tabuan Jaya, Azharul Sahari, ia berikutan penemuan mangsa pertama semalam yang ditemui dari arah selatan lokasi mangsa dilaporkan hilang. Akan tetapi laut agak bergelora di laut dan sehingga kemurat selamatlah. Kru RTM yang turut serta dalam operasi SAR tersebut turut merakamkan keadaan laut bergelora yang membataskan pergerakan bot-bot kecil. Ditemui di Pusat Kawalan Operasi di Sentubong, Azharul menjelaskan operasi SAR kali ini juga menggunakan khidmat pengesanan udara oleh pihak polis bagi membolehkan liputan pencarian diperluas. Sejumlah 4 buah bot dengan kekuatan 57 anggota SAR dari pelbagai agensi penyelamat terlibat dalam operasi hari ketiga ini. Semalam, pasukan SAR telah menjumpai mayat Rusmana di kedudukan 500 meter dari lokasinya hilang. 5 buah sekolah rendah di daerah Sebauh Bintulu yang terjejas banjir pada Isnin minggu lepas akan beroperasi semula esok. Sekolah terbabit ialah Sekolah Kebangsaan, SK Bukit Balai, SK Kuala Sigu, SK Sungai Genaan, SK Bukit Mawang dan SK Kuala Binyo. Pegawai Pendidikan Daerah Sebauh, Tero Banyel memberitahu sesi persekolahan di sekolah berkenaan akan diteruskan seperti biasa setelah ia ditutup ekoran kawasan sekolah ditenggami air antara 0.5 hingga 3 meter. Keadaan ini membahayakan sehingga menyebabkan pelajar diarahkan pulang ke rumah masing-masing atas faktor keselamatan sebelum cuti persekolahan sempena sambutan Tahun Baharu Cina. Dihubungi RTM Bintulu, beliau memberitahu kerja-kerja pembersihan di kawasan sekolah dan bilik-bilik darjah yang terjejas telah dilakukan oleh pihak sekolah sejak semalam.
Isnin minggu lepas, lebih 500 pelajar di 5 buah sekolah tersebut tidak dapat meneruskan sesi persekolahan kerana kawasan sekolah ditenggelami air. 8 pondok kupon letak kenderaan milik Kuching City Parking System KCPS di sekitar Bandaraya Kuching dilaporkan terbakar sejak Ahad lalu hingga awal pagi tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Bomba dan Penyelamat Negeri Farhad Sufian Borhan memberitahu kesemua pondok tersebut mengalami kerosakan 25 hingga 100% akibat terbakar. Antara pondok yang terlibat ialah Padang Pasir, Bangunan Hockley, BSN Jalan Satok, Jalan Padungan dan Jalan BDC. Katanya kejadian pertama dilaporkan berlaku di Pondok Kupon di Padang Pasir pada Ahad lalu, 4 buah semalam dan 3 lagi terbakar awal pagi tadi. Sementara itu, Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai menyuarakan kekesalannya terhadap sikap tidak bertanggungjawab pihak yang menyebabkan kebakaran berkenaan. Beliau yang ditemui media semasa melawat tapak jejambat Petrajaya di Kuching bagaimanapun menyerahkan kepada pihak polis untuk melakukan siasatan. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Berita seterusnya kembali bersama Norlela di Angkasa Puri. Silakan.